والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضلل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل عنك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وما النافية عند الحجازيين كليس إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جارا ومجرورا ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا. قال الشارح رحمه الله اعلم أنهم أجروا 3 حروف من حروف النفي مجرى ليس في رفع الاسم ونصب الخبر وهي ما ولا ولاة ولكل منها كلام يخصها والكلام الآن في ما وإعمالها عمل ليس وهي لغة الحجازيين وهي اللغة القويمة وبها جاء التنزيل. قال الله تعالى ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم. Baik. Selepas selesai daripada kana wa akhawatuha, ini musannif rahimahullah nak sebutkan isim huruf, yakni beberapa huruf, ada 3 huruf yang mana dia beramal seperti kana wa akhawatuha, merofakkan isim dan menasabkan khabar, iaitu ma, manafiyah, la dan juga lata. Jadi ketiga-tiga ni merofakkan isim, menasabkan khabar. Jadi kata musannif wa ma an-nafiyah indal hijaziyyin kalaisa. Dia beramal setengah sebut beramal amalan laisa. Kata beramal amalan kana, sama dah. Baik. Jadi wa man nafiyah indal hijaziyyin. Ma nafi di sisi hijaziyyin seperti laisa. Jadi seperti laisa pada apa? Pada merofakkan isim dan pada menasabkan khabar. Tapi dengan syarat in taqaddama ismu wa lam yusbaq bi in wala bi ma'mulil khabari illa dharfan aw jaran wa majrura wa la iqtarana al khabaru bi illa. Ini syarat-syarat untuk ma hijaziyah ni beramal amalan laisa. Ini syarat-syarat untuk ma al-hijaziyah ni beramal amalan laisa. Baik, sebelum tu kita tulis dulu tentang adawat ni. Ma ni dikenali sebagai ma al-hijaziyah. Sebab nak bezakan dengan satu lagi ma at-tamimiyah. Banu Tamim dia tak mengikmalkan ma ni seperti mana kana wa akhawatuha. Adapun al-hijaziyun mereka mengamalkan ma ni, ikmalkan ma ni seperti kana wa akhawatuha. Lepas tu dikenali sebagai ma al-hijaziyah. Jadi kata syarat rahimahullah ma al-hijaziyah untuk dia beramal dia ada 3 syarat. Kita akan baca syarah dia. Untuk beramal dia ada 3 syarat. Yang pertama an yataqaddama ismu wa
yata'akhkhar al-khabar. Yang kedua, alla ya'tiya qabla al-khabar illa juga alla ya'tiya qabla ismiha in zalika. Baik, jadi dulu syarat-syarat. Ini dah di sini. Baik, jadi ini 3 syarat-syarat ma'al-hijaziyah. Boleh semua kan? Okay, syarat yang pertama an yataqaddama al-ismu wa yata'akhkhar khabar. Jadi kita kata dia beramal seperti mana kana wa akhawatuha, iaitu merofakkan isim, menasabkan khabar. Maknanya dia pun ada isim dia dan dia ada khabar dia. Macam kana wa akhawatuha, ada isim, ada khabar. Baik. Jadi syarat untuk beramal dengan ma nafiyah ataupun kita panggil ma'an hijaziyah ni, dia nak beramal seperti mana kana wa akhawatuha, mestilah isim dia tu syarat dia an yataqaddama al-ismu wa yata'akhkhar al-khabar. Maknanya kedudukan isim itu seperti biasa. Maknanya dia duduk datang selepas ma, lepas tu khabar dia selepas tu. Contoh dia macam mana? Contoh yang ada semua syarat-syarat ni adalah ma hadza basyara, ma nafiyah, al-hijaziyah, hadza isim dia. Jadi yataqaddama al-ismu, khabar tak ada depan, khabar di belakang, wa yata'akhkhar al-khabar. Boleh tak? Ni syarat yang pertama. Dan tidak ada pada berlakunya apa ni, dan ada juga syarat kedua dan syarat yang ketiga. Apa dia syarat kedua? Alla ya'tiya qabla al-khabar illa. Tidak datang sebelum khabar kalimah illa. Kalau ada tak boleh, dia tak beramal amalan laisa. Tidak ada sebelum khabar illa. Sini ada tak? Tak ada. Contoh yang ada macam mana? Ayat Quran, wa ma Muhammadun illa, wa ma Muhammadun
Lepas tu sini Rasul. Sebelum dia ada illa. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Jadi waktu ni tak dinasabkan Rasul. Ma ni tak beramal amalan laisa. Sebab apa? Tak cukup syarat. Sebelum khabar ada illa. Kedua ni tak cukup. Dan yang ketiga, alla ya'tiya qabla ismiha in az-zaidah. Tidak datang sebelum isim dia. Isim ma ni tidak datang in az-zaidah. Contoh dia apa? Contoh dia yang ni. Ma in antum dhahabun. Ni isim dia, tapi datang sebelum dia in zaidah. Ma in antum dhahabun. Yani ma antum dhahab. Kamu ni bukan mah. Maksud dia apa ni? Kamu ni tak ada nilai. Kamu ni tak ada nilai. Ma in antum dhahabun. Jadi ini in zaidah. Maknanya dia terdahulu datang sebelum isim. Jadi tak cukup syarat ni, nombor 3. Jadi sebab itulah kita nak baca ma in antum zahaban. Sebab didahului apa ni? In mendahului isim ma. Adapun yang ni, contoh yang ni, ini tak cukup syarat yang pertama. Syarat yang pertama apa? An yataqaddama al-ismu wa yata'akhkhara al-khabar. Mesti isim duduk di depan, khabar duduk di belakang. Contoh yang ni, khabar duduk di depan, isim duduk di belakang. Asal perkataan ma man a'taba musi'an. Itu boleh. Ma man a'taba musi'an. Tapi sekarang ni dia kedepankan khabar. Ni ma musi'un man a'tab. Nampak tak? Asalnya ma man a'taba musi'an. Kemudian dikedepankan khabar. Dikedepankan khabar. Ini sepatutnya duduk di belakang ni. Kalau dia duduk di belakang, kita boleh baca musi'an. Ma man a'taba musi'an. Man isim ma. Musi'an khabar. Tapi khabar kita letak depan. Maknanya dia duduk di depan daripada isim. Sebabkan dia tidak beramal. Nampak? Boleh tak? Boleh. Baik. Kita baca kalam syarah. Qala syarah rahimahullah, "I'lam annahum ajrau thalathata hurufin min hurufin nafyi mujra laysa fi raf'i ismi wa nasbil khabar." Jadi ketahuilah bahasanya mereka orang Arab mereka memperlakukan atau memperjalankan 3 huruf. Maknanya mereka apa ni? Amaluha muamalata laysa. Yakni mereka memperjalankan 3 huruf ni daripada huruf-huruf nafi ni jalanan laisa. Pada apa? Pada merofakkan isim dan pada menasabkan khabar. Wahia huruf, salah satu huruf tu ma wala walata. Walikullin minha, dan tiap-tiap satu daripada 3 tu kalamun yakhussuha. Wal kalamul an fi ma wa i'maliha amala laisa. Dan perbicaraan kita sekarang ni adalah pada ma dan pada mengamalkan dia amalan laisa. Wa hiya lughatu al-hijaziyyin. Dan ia adalah lughah hijaziyyin, orang Hijaz. Wa hiya al-lughatu al-qawimah. Itu lughah yang al-qawimah. Allah yang betul lah.
hiya al-lughatul qawimah wa biha ja'a at-tanzil. Ini lughah al-qawiyah, lughah yang betul, lughah fusha, dan dengan lughah ni jugalah datangnya turunnya al-Quran. Wa biha ja'a at-tanzil ay wa biha ja'a al-Quran al-munazzal. Qala Allah Ta'ala ma hadza bashara ma hunna ummahatihim. Ma apa ni, ma iman jaziyah, hadza isim dia, basyaran khabar ma. Ayat yang kedua, hunna tu isim ma, ummahatihim khabar ma. Sebab tu masuk dengan kasrah. Sebab jamak muannas tadi. Wa li'amali ma indahum indal hijaziyin salah satu syurutin. Dan untuk mengamalkan ma ni di sisi hijaziyin ada 3 syarat. Yang pertama, an yataqaddam masmuha ala khabariha. Isim ma mestilah terdahulu di atas khabar ma, seperti yang disebutkan tadi. Yang kedua, wa alla taqtarina bi in az-zaidah. Dan yang kedua, tidak berhubung ma tu tidak berhubung dengan in zaidah. Wala khabaruha bi illa, dan tidak berhubung juga khabar ma tu dengan illa. Nampak kita jelaskan tadi. Ini syarat-syarat dia. Wa lihadza uhmilat fi qawlihim fil masal. Maka kerana inilah falihadza, dan kerana inilah kenapa yang tersebut ni diihmalkan. Diihmalkan maknanya tak diperamalkan. Diihmalkan, dihampakan pada perkataan mereka orang Arab pada masal ma musiun man a'taba. Ma musiun man a'taba. Sebab apa? Litaqaddumil khabari, kerana terdahulu khabar datang dulu daripada isim duduk di belakang. Musiun khabar, ma isim dia. Wa fi qauli syair, dan uhmilat juga, dihampakan juga, mana tak diikmalkan juga ma ni pada perkataan syair. Bani hudanata ma in antum zahabun wala sarifun walakin antumul khazafun. Ini ya bani hudanah, ma in antum, ma in ada in zaidah, ma in antum zahabun wala sarifun. Jadi kamu ni bukan zahab, juga bukan perak. Maksudnya kamu tak ada nilai. Kamu tidak ada nilai. Walakin antumul khazafu, tapi kamu ni khazaf. Khazaf mana? Tebikar. Tanah yang dah dibakar tu. Jadi khazaf. Baik. Nak beritahu kamu ni bukan daripada orang-orang yang ada kelebihan, tapi kamu ni daripada orang-orang yang rendah. Ma antum ma in antum zahabun wala sarifun walakin antumul khazafun. Adapun sarif tu mana ada al-fiddah. Sebab apa tak beramal? Ma kat sini ma in antum zahabun liwujudi in al-madhkurah, kerana adanya in yang tersebut tu. In zaidah. Wa fi qaulihi ta'ala, dan diihmalkan ma ni pada firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Ini pun kita dah sebut dah tadi, sebab berhubung khabar dengan la. Wa ma amruna illa wahidatun. Wa ma amruna illa wahidatun. Wahidatun tu khabar, sebelum dia datang illa, maka tidak diamalkan, dia tidak diamalkan. Liktirani khabariha ay liktirani khabari ma bi illa. Wa banu tamim la yu'minuna ma syai'an. Adapun banu tamim, kalau kita sebelum ni kita tengok awal-awal yang kita sebut dah apa ni Hijaz, masalah ams. Hijazi apa ni al-hijaziyun, apa dia? Yabnunaha ala kasb. Adapun Bani Tamim
apa dia, terbagi dua kumpulan. Misal Ams, jadi ada Hijaziyun, ada Banu Tamim. Jadi Banu Tamim di sisi mereka, lugah mereka, la yu'miluna ma syai'an, mereka tidak mengikmalkan ma tu sesuatu pun, walau istawfatish syurutat thalathata, walaupun ma tersebut sempurna syarat-syarat yang tiga tu. Ada pada ma tu syarat-syarat yang tiga tu, tapi mereka tak ikmalkan dia. Fayaquluna, maka mereka berkata, ma Zaidun qa'imun. Mereka tak kata ma Zaidun qa'iman. Tak nasakkan yang kedua tu, qa'im tu. Jadi dia tak ada dah nak kata Zaid tu isim, jadi Zaid tu mubtada, qa'im tu khabar. Ma nafiyah. Zaid isim, qa'im khabar. Ma tu ma nafi. Ma apa ni tamimiyah. Kalau kita kata ma tu hijaziyah, maka ma Zaidun qa'iman. I'rab dia pun berbeza. Zaid kita kata isim ma, qa'im jadi khabar, qa'iman khabar ma. Wa yaqra'una, ma hadza basharun. Ma hadza basharun. Tapi itu syar, tak dibacalah ma hadza basharun ni. Maknanya ada tapi syar. Disebut bawah tu waqad zakarna laka annahu lam yuqra' bi lughatin illa fi syar. Baik. Habis dah berkenaan dengan ma. Masuk yang kedua, wa kadza lan-nafiyatu fi syi'ri bi syarti tankiri ma'mulaiha nahwu. Sebelum tu dalam matan tadi dia kata wa man nafiyatu inda hijazihin kalaisa in taqaddama ismu wa lam yusbaq bi in wala bi ma'mulil khabari illa dharfan aw jaran wa majrura. Jadi dia tak terangkan wala bi ma'mulil khabari illa dharfan aw jaran wa majrura. Apa makna kalam ni? Jadi terkadang khabar dia ada ma'mul dia. Khabar tu dia beramal dan dia ada ma'mul dia. Jadi kalau ma'mul ni dikedepankan, didahulukan, waktu tu ma ni pun tidak beramal, kecuali kalau ma'mul bagi khabar itu adalah jar majrur ataupun zaraf. Contohnya apa? Biasanya apa? Ma Zaidun jalisan fiddar. Jadi jalisan fiddar, fiddar ni ma'mul bagi jalis. Boleh. Jalisan ni ma'mul bagi jalis. Sekarang ni kita datangkan asalnya macam ni, ma Zaidun jalisan fiddar. Lepas tu kita kena depankan fiddar, letak dekat sebelum isim ma dan khabar ma. Ini maksud dia, kalau ma'mul bagi khabar dikedepankan, maka ma tersebut tidak beramal, kecuali kalau ma'mul dia jar majrur ataupun zaraf. Ma indaka Zaidun qa'iman. Ini contoh zaraf. Asalnya ma Zaidun qa'iman indak, kemudian dikedepankan indak. Indak ni apa? Indak ni ma'mul bagi qa'im. Kalam dia asal ma Zaidun qa'iman indaka, dikedepankan khabar. Tapi awak sini beramal juga tak apa, sebab ma'mul bagi khabar zaraf. Sini ma'mul bagi khabar jar majrur. Tapi kalau ma'mul dia bukan zaraf dan jar majrur, betul tak beramal.
contohnya ma baik SYM. Ada depan lagi. Yang kedua belakang kan. Ma kullaman wafa minni ana arifan. Kana arifan. Ana arifun. Ana isim ma arifun tak jadi isim ni. Ni mubtada khabar. Jadi ma ni tak beramal. Dia tak beramal. Sebab apa? Sebab sekarang ni ma'mul bagi arif iaitu kulla duduk di depan. Maksudnya kalau susun macam ni dia beramal. Ma'ana arifan kullaman wafa minni. Ma ana arifan kullam. Ini jadi ma'mul ni. Ma'mul bagi arif. Tapi sekarang ma'mul dia duduk di depan. Syarat dia tak boleh duduk di depan. Dia tak boleh tapaddum. Syarat dia. Kecuali kalau tapaddum tu jar majrur ataupun zorof. Ana arifun ma ana arifun kullaman wafa minni. Nampak? Nampak guys? Jadi kalau kita susun balik macam biasa, ma ana arifan kullaman wafa minni. Kalau ni di bawah. Sebab kita belakangkan dia punya ma'mul bagi arif. Ini jadi ma'mul maknanya jadi bagi maf'ul bih bagi arifan. Baik, masuk dah. Yang kedua adalah suruh buat. Yang pertama syarat dia sama dengan satu dengan dua sama dengan syarat mahjaziyah.
Yang kedua, huruf yang beramal amalan laisa, iaitu la. La nafi juga. Okay. Ada empat syarat. Dua syarat sama dengan syarat hijaziyah. Yang pertama dan yang kedua sama dengan syarat. Yang pertama syarat satu dan syarat dua pada hijaziyah, iaitu an yataqaddam al-ismu wa yata'akhkhar al-khabar. Ini maklumlah kita dah terang dah tadi. Dan yang kedua, alla ya'ti qabla al-khabar illa, sama dengan syarat ma tadi. Yang ketiga, an yakuna dzalika fi syai'. Amadan la ni murafa' isim nasab khabar ni pada syai'. Dan yang keempat, ma'mul bagi la, iaitu isim dan khabar dia. Maksud ma'mula dua ma'mul bagi la ni, iaitu isim dan khabar dia, kedua-duanya nakirah. Itu isim la tu isim nakirah, khabar la isim nakirah. Baik, kita tengok contoh kat tepi ni. Ini yang tak cukup syarat. Contoh yang tak cukup syarat. Yang pertama, la afdalu minka ahadun. La afdalu minka ahadun. Tak cukup syarat kat mana? Ahadun isim la, tapi duduk di belakang. Nak cakap macam ni, la ahadun afdalu, la ahadun afdala minka. Tapi sekarang ni kita ke belakangkan isim dia, kita ke depankan khabar. Khabarnya afdal. Jadi waktu ni la tidak diamalkan, ummilat. Apa? Ini khabar, ini isim. Jadi isim duduk di belakang, khabar duduk di depan. Jadi tak cukup syarat yang pertama, an yataqaddam al-ismu wa yata'akhkhar al-khabar. Yang kedua, contoh nombor 2, la ahadun illa afdalu minka. Jadi tak cukup kat mana? Tak cukup syarat yang kedua. La ahadun isim duduk di depan dah. Tengok kat khabar sebelum dia datang kalimah illa. Jadi tak cukup syarat yang kedua. Dia tak datang sebelum khabar tu illa. Yang ketiga, la zaidun qa'imun. Ini tak cukup syarat mana? Tak cukup syarat yang keempat. Zaidun ma'rifah. Zaidun ma'rifah. Dia syarat dia kedua-duanya mestilah, dia punya isim, dia punya khabar mestilah nakirah. Syarat dia. Syarat dia mestilah kedua-duanya nakirah. Dan yang satu lagi, yang ketiga, an yakuna dzalika fi syai'. La ni nak beramal dia amna laisa ni pada syai', bukan pada kalam nasab. Bukan pada kalam nasab. Yang dua syarat ni, ini di sisi Ibn Syam, di sisi Syekh Ibn Syam. Tak syarat pun, cuma dia banyaknya berlaku di syair. Boleh berlaku pada kalam nasab, kalam biasa ni, bukan kalam syair. Dan yang itu tak syarat juga. Nanti kita akan tengok taklid daripada Syekh Muhammad Muhyiddin. Boleh kan? Kemudian dah sebut dulu lah yang mana disebut dalam tu, dalam syarah. Kata Musannif rahimahullah, wa kadzal nafiyatu fi syi'ri. Wa kadzal nafiyatu fi syi'ri, itu syarat yang ketiga yang kita sebut. Bi syarti tankiri ma'mulaiha, itu syarat yang keempat. Syarat yang pertama, yang kedua dia tak sebut dah. Cukup dengan apa yang disebut pada ma tadi. Dia faham? Nahwu ta'azzafa la syai'un 'alal ardi baqiya
wala wazarun mimma qadallahu wafiya. Baik, tengok syarah. Qala syarih rahimahullah, al-harfu tsani mimma ya'malu amala laisa la. Huruf yang kedua daripada apa yang beramal amalan laisa adalah la. Kaqaulihi, yani seperti kata penyair, ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya wala wazarun mimma qadallahu waqiya. Baik, syahid dia apa? Ada dua kat sini syahid dia, iaitu fala syai'un baqiya. Fala syai'un baqiya. Syai'un isim dia, baqiya khabar dia. Wala wazarun waqiya. Wazarun isim dia, waqiya tu khabar dia. Cukup dapat 4 syarat tu. Yang pertama, kalam ni kalam syair. Ada dah syarat nombor 3. Syai'un nakirah. Khabar dia baqiyah nakirah. Wazarun isim dia nakirah, waqiyah tadi baqiyah, yang ni waqiyah pun nakirah juga. Isim dan khabar kedua-duanya nakirah. Cukup syarat. Isim datang dulu tak? Isim datang dulu. Fala syai'un baqiyah, khabar dia duduk di belakang. Maknanya yataqaddam al-ismu wa yata'akhkhar al-khabar. Cukup syarat yang pertama. Syarat yang kedua cukup tak? Pun sama juga cukup. Tak datang sebelum khabar tu illa. Tak ada pun sebelum baqiyah tu kalimah illa. Tak ada sebelum baqiyah tu kalimah illa. Cukup syarat. Baik. Kemudian kata syarah wali i'maliha, wali i'malillah ni arba'atu syurutin, 4 syarat. Yang pertama, an yataqaddama ismuha. Syarat yang pertama kita sebut, yani an yataqaddama al-ismu wa yata'akhkhar al-khabar. Isim mesti datang dulu. Tak boleh dia duduk akhir. Dia datang selepas khabar, tak boleh. Yang kedua, wa alla yaqtarina khabaruha bi illa. Tak berhubung khabarnya, khabar la tu dengan illa. Yang ketiga, wa an yakuna ismuha wa khabaruha nakirataini. Isim dan khabar la ni nakirah, isim nakirah. Wa an yakuna dhalika fi syi'ri. Semuanya 4 la fi nasri. Tidak pada nasar. Nasar ni bukan dalam syair lah, dalam biasa yang kita sebut guna ni. Baik, fala yajuzu i'maluha fi nahwi la afdalu minka ahadun. Maka tafriq daripada syarat-syarat tadi itu, tidak harus i'malkan la itu pada umpama la afdalu minka ahadun, wala fi nahwi la ahadun illa afdalu minka, wala fi nahwi la zaidun qa'imun wala amrun. Ini kita dah syarah dah tadi. Sebab apa tak boleh? Kita dah sebut dah. Walihada ghulital mutanabbi. Dan kerana itulah disalahkan mutanabbi pada katanya dalam syair, idzal judu lam yurzaq khalasan minal adha falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Kenapa disalahkan mutanabbi? Disalahkan mutanabbi pada perkataan dia ni. Kat mana kata mutanabbi yang salahnya? Falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Apa yang salah? Ma'rifah. Falal hamdu maksuban walal malu baqiya. Alhamdu ma'rifah, isim la. Maksuban khabar dia. Dia kata tadi syarat apa? Syarat dia isim dan khabar mestilah nakirah. Sekarang ni isim ma'rifah, khabar nakirah, dia tak cukup syarat. Dia tak cukup syarat pun di sini mutanabbi amalkan, i'malkan la tersebut. Begitu juga walal malu baqiyah, al mal tu ma'rifah, khabar dia nakirah, tak cukup syarat, dia kena dua-dua nakirah. Tapi al mutanabbi i'malkan la ni. Kita baca i'rab. Al-i'rabu idza zarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Al-judu naibu fa'ilin li fi'lin mahdhuf yufassiruhu alladhi ba'dahu. Wa taqdiru idza lam yurzaqil judu.
wal jumlatu minal fi'lil mahdhuf wa na'ibi fa'ilihi fi mahalli jarrin bi idafati idza ilaiha. Idzal judu. Jadi al-judu tu dia kata naibu fa'ili li fi'lil mahdhuf. Sebab kita tahu idza datang selepas dia mesti fi'il. Tiba-tiba datang dia isim. Tak apalah, biar dulu lagi masuk ke dalam. Kita baca jadi punya i'rab. Wa taqdir idza lam yurzaqil judu wal jumlah min al-fi'lil mahdhuf wa na'ibihi fa wa fa'ilihi wa na'ibi fa'ilihi fi mahalli jarrin bi idafati idza ilaiha. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yurzaq fi'lun mudhari'un mabniyyun lil majhul majzumun bila wa alamatu jazmi as-sukun wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ila al-jumlah wal jumlatu min yarzuq al-madhkur wa naibu fa'il wa naibi fa'ilihi la mahalla laha min al-i'rab mufassiratul mufassirah. Jadi jumlah mufassirah. Jadi jumlah mufassirah la mahalla laha min al-i'rab. Khalasan maf'ulun tsani yurzaq wal maf'ulul awwal huwa naibul fa'il minal adza huwa naibul fa'il minal adza jarun wa majrur muta'alliqun bi khalas fala al fa'u waqi'atun fi jawabi idza la nafiyatun ta'malu amala laysa. Kita tengok kat sini lah. La nafiyatun ta'malu amala laysa. Alhamdu ismula marfu'un bid dhammati adh-dhahirah maksuban khabarula mansubun bil fathati adh-dhahirah wala al-wawu harfu 'atfin la harfu nafyin ya'malu amala laysa. Al-man ismula marfu'un bid dhammah bid-dhammati adh-dhahirah bagian khabarula mansub bil fathati adh-dhahirah. Ini dia i'rab, jadikan la ni beramal amalan laisa. Lepas tu dia kata at-tamsilu bihi fi qawlihi lal hamdu maksuban walal malu baqiya fa innahu a'mala la amala laisa fil mawdi'ain. Jadi penyair ni dia ikmalkan la ni pada dua tempat. Pada dua tempat, iaitu lal hamdu maksuban walal malu baqiya. Fa rafa'a biha al-isma, maka dia telah rafa' dengan la tersebut akan isim. Wa huwa qauluhul hamdu wa qawluhu al-mal wa nasaba biha al-khabara, dan nasab dia dengan la tu akan khabar. Wa huwa qawluhu maksuban wa qawluhu baqiyah ma'a kauni ismiha fil mawdi'aini ma'rifatan liktiranihi bil alif wal lam. Sedangkan keadaan isim la tu pada kedua-dua tempat tu makrifah kerana berhubungnya dengan alif dan lam. Wa qad dzakara al-khabara fil mawdi'aini, dan Syair ini telah menyebut khabar pada kedua-dua tempat. Fadalla aidan ala jawazi dzikri khabari da al-amilah amal laisa. Maka di sini dia menyebutkan khabar bagi la ni pada kedua-dua tempat ni menunjukkan harus menyebut khabar la yang beramal amal laisa. Khilafan liman za'ama anna khabaraha wajibul hadfi. Aku cakapnya khilaf bagi orang yang mendakwa khabar la ni wajib hazaf. Ada yang mengatakan khabar la wajib hazaf. Waltazama man za'ama ni ja'la ismil mansubi halan. Jadi orang yang dakwa kata khabar ni wajib mansub ni, maka dia lazimkan jadikan isim yang masuk tu jadi hal. Ini isim ada, khabar kan wajib hazaf, tapi ada yang masuk, dia i'rabkan yang masuk tu jadi hal. Kalau bagi contoh macam ni, falal hamdu maksuban, jadi maksuban tu jadi hal. Hal daripada mana? Hal min dhamirin mustaqim. Yani hal daripada dhamir yang mustaqim, itu mustatir. Dhamir mustatir kat mana? Fil khabaril mahzuf, yang ada pada khabar yang dihazafkan. Fa inna hadza khilaful zahir. Ini adalah khilaf zahir wa taqdiru khilaful asli. Jadi ini khilaf yang zahir lah saya cakap. Baik, waqad anshada al-mu'allif hadha al-bait liyubayyana anna hadha alladhi fa'alahu al-mutanabbi khata'un. Jadi muallif dia insya, dia sebut
baik yang disebut oleh mutanabbi ni untuk menyatakan bahawasanya apa yang dibuat oleh mutanabbi ni salah. Li'anna ismala indahu la yakunu illa nakirah. Kerana isim la di sisi Syekh Hisham tidak ada ia kecuali nakirah. Lakin hadha alladhi ankarahu al-muallif 'ala al-mutanabbi qad ajazahu jama'atun min al-nuhah minhum Ibnu Asy-Syajari wa qad hakahu Ibnu Aqil anhu wastadallu lahu biqaulin nadhiratil ja'di. Dan apa yang diingkarkan oleh muallif atas mutanabbi ini, dia kata satu jemaah daripada ahli nahwu telah mengharuskan, antaranya ni lah yang disebut ni Ibnu Syajari dan Ibnu Aqil hikayatkan daripadanya, dan mereka berdalil dengan perkataan Nabirah al-Ja'di wa halat sawadal qalbi la ana baghiya. Ana tu isim la ma'rifah, isim dhamir kan, isim ma'rifah. Siwaha wala an hubbiha mutarakhiyah. Wa qad anshada al-mu'allif baital mutanabbi fi kitabihi Syudhurul Dhahab ala annahu sahihun ala madhhabi jama'ati minan nuhah. Ala annahu sahihun ala madhhabi jama'ati minan nuhah yujizuna madi asmila ma'rifah bil alif wal lam wa ihtajja lahu bi qawli sya'ir ankartuha ba'da a'wamin madayna laha ladaru dara wala al-jiranu jirana. Nanti kita tengok Syudhurul Dhahab dia sebut, tapi disebut kata betul. Beza dalam kitab ni. Fala mahalla ba'da zalika kullihi li taghlidil mutanabbi. Maka kita tidak ada, tak ada tempat dah. Maknanya tak boleh lah nak salahkan mutanabbi. Sebab ada dalil, ada syahid yang menunjukkan, maknanya tak syarat pun isim la tu nakirah. Dia kata fala mahalla ba'da zalika, selepas ni semua ni ba'da at-takrir semua ni untuk menyalahkan mutanabbi. Walaupun wa in kana ulama la yarawna al-ihtijaj bi kalam, walaupun ulama ni tak ambil kalam mutanabbi untuk buat berhujah. Sebab mereka ada orang tahun-tahun dia sampai tahun bila perkataan orang Arab tu dibuat berhujah. Dia ada tahun tu, anda tak ingat. Sebab lepas tu dah banyak dah rosak dah, hilang dah. Jadi perkataan dia tak dibuat lagi, tak dibuat berhujah. Kalam mutanabbi ni tak dibuat berhujah dengan dia. Dia bukannya hidup fil asli istishhad, bukan hidup di zaman yang kalam dia dibuat syahid. Wa dzalika min qibali annahu min al-ilmi bi lughati al-arabi wa asali bi kalamihim bihaitsu yadhunnu bihi annahu la yuqimu 'ala al-kalam illa muhtadiyan ba'da asadibihim wa jariyan 'ala ma qa'alu min kalamihim. Wa anta law ta'ammalta fi hadhihi syawahid al-arba'ah al-baytain alladaini anshadahuma al-mu'allif wal baitan alladhi anshadnahuma linadulla 'ala anna baital mutanabbi jarin 'ala misali kalamin arab. Tabayyana laka anna al-khabara madhkurun fi kulliha wa anna hadha huwa al-zahir al-mutabada fala mahalla hina idzin lil qawli bi wujubi hadfil khabar. Ini nak tolak kata yang kata khabar la wajib hazaf. Waltizam min ta'wil fi kulli ma yuhfaz min syawahidil mas'alah. Contoh nak cakap tadi, yang dua syarat tu, tiga yang empat, ini dan muallif. Ini yang disebut dalam ni lah. Ini tak syarat pun isim la tu ma'rifah. Tak syarat isim la ma'rifah dan tak syarat isim la nakirah. Dan tak syarat juga pada syai'an. Cuma kebanyakannya pada syai'an. Nasab kalam biasa ni kurang. Kalam nasab ni kurang. Itu beza kalau kita kata la rajulun fidda dengan la rajula fidda. Sama macam sebut ma tadi lah. Seolah kita kata ma rajulun fidda bal rajulan. Tapi kalau kita kata la rajula fidda bal rajulan, itu salah.
Tapi kalau kita kata ma rajulun fidda bal rajulan, itu betul. Sebab la nafi jenis, dia nafi terus. La rajula fidda, seorang pun tak ada. Seorang, dua orang dan selebihnya. Jadi bila kita nak kata bal rajulan, jadi salah perkataan kita tu. Tapi kalau kita kata la rajulun fidda, tak ada seorang, kita nafikan seorang. Tadi la rajula kita nafi jins. Jinsul rajul. Yang kata nama laki ni, yang cukup syarat laki-laki ni semua tak ada dalam rumah. Jadi tak sah bila kita kata bal rajulan. Bahkan ada dua orang. Tapi kalau kita kata la rajulun, tak ada seorang, bal rajulan, tapi ada dua orang. Itu betul. Allah la junaih, la junaihul indi. Kita ada satu junaih. Dalam bukan ada 10 junaih. Jadi betul ya mereka? Betul ya? Lain lah kalau kata la junaiha indi, tapi ada 10 junaih. Salah. Faham tak? Kalau la junaih dia wakaf gimana? Jadi di situ kadang-kadang satu perbezaan tu. Ni nak baca ni nafi apa ni? Kena tengok siap. Dia nafi apa? Nafi satu ke? Nafi semua ke? Tak ada nafi satu. Sebab selepas ni dia bawa pula. Dia sebut pula kata ada dua dan sebagainya. Jadi la ni kena tak dibawa la nafi jenis dan sebagainya. Lepas tu kita kata ni alat. Alat yang kita guna untuk baca dan juga nak meluruskan kefahaman kita daripada nas-nas yang kita baca. Baik. Mana tadi? Waqad sarahtu, sambung balik dalam syarah. Waqad sarahtu bi syartaini al-akhiraini. Maknanya dia tasrihkan, disebut secara terang dalam matan dua syarat yang akhir. Adapun dua syarat yang awal yang kita tulis tadi dia tak sebut. Wa wakkaltu ma'rifatal awwalaini ila al-qiyasi alama. Dan dia serahkan pengetahuan dua syarat yang pertama tu kepada qiyas di atas ma al-hijaziyah tadi. Di anna ma aqwa mila, kerana ma tu lebih aqwa daripada la, lebih kuat daripada la dari segi beramal dia. Wa lihadza ta'malu fi nasri, kerana itulah ma tu beramal pada nasr, la hanya beramal pada syair indal muallif. Sebab tu dia kata empat dalam syarah disebut apa syarat? Empat syarat. Dalam matan disebut dua. Sebab apa? Dua lagi dia cukup. Dia apa ni? Dia mutawakilkan. Dia serahkan pada ma dia. Dia dah sebut dah kat ma tu, faham kat situ lah. Dengan kiaskan pada atas ma. Waqad ishtaratu fi ma an la yataqaddama khabaruha wa la yaqtarina bi illa. Dan aku ni sama lagi ya, waqad ishtaratu fi ma, aku sudah syaratkan pada ma khabarnya tak boleh depan dan juga tak berhubung dengan illa. Berhubung dengan illa. Jadi kat mana yang aku syaratkan kat sana tu syarat juga dekat la. Tapi dekat ma syarat tidak ada in, tidak datang sebelum isim ma tu in zaidah. Kenapa kat sini tak disyaratkan? Fa amma ishtiratu an fa amma ishtiratu alla yaqtarina ismu bi'in fala hajata lahu huna. Maka tidak berhajat untuk dia syaratkan syarat tu di sini. Sebab apa? Di an-nasmala la yaqtarinu bi'in. Kerana isim la tidak berhubung dengan in, maka tak perlu nak datangkan syarat tersebut nak tulis di sini. Cukup datangkan dua syarat yang pada ma, syarat tu disyaratkan juga pada la. Adapun berkenaan dengan in zaidah tak perlu nak bawa datang ke la ni. Yang ketiga walata lakin fil hin. Ini wala lakin fil hin. Yani lakin fil hin. Yani ta'mal fihi.
ولا يجمع بين جزئيها والغالب حذف المرفوع نحو ولا تحين مناص. Ini pun ada beberapa syarah.
Qala al-musannif rahimahullah wala ta walakin fil hin. La wala ta lakin fil hin, lakin ta'malu fil hin. Wala yujma'u baina juz'aiha wal ghalibu hadful marfu' nahu wala ta hina manas. Baik, itu matan. Dia kata wala ta, yakni yang ketiga daripada adawat yang beramal amalan laisa adalah lata. Tetapi lata ni beramal pada hin. Pada hin. Zahirnya dia hanya beramal pada lafaz yang menunjukkan atas hin, atas masa, atas kalimah hin ni saja. Tapi sebenarnya ada kadang beramal juga pada kalimah-kalimah yang lain. Ini menunjukkan atas masa, sa'ah ataupun zaman. Baik. Dan dia kata lagi wala yujma'u baina juz'aiha. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua wala yujma'u baina juz'aiha, dan tidak dihimpunkan antara dua juzuk bagi data. Apa maksud dua juzuk bagi data? Ini tidak dihimpunkan antara ma'mul dia, antara kedua-dua ma'mul. Dia ada isim, ada khabar. Jadi tidak dihimpunkan kedua-duanya. Maknanya salah satu tu dihazaf. Wal ghalibu hadful marfu', dan ghalibnya hazafkan apa yang dirafa'kan. Maksudnya hazaf apa? Hazaf isim. Sebab isim marfu', isim dia marfu', khabar dia mansub. Jadi yang ghalib hazaf isim. Contohnya nahu wala tahina manas. Tengok syarah. Qala syarah rahimahullah as-sadisu mimma ya'madu amala laisa lata. Yang ketiga daripada apa yang beramal amalan laisa adalah lata. Wahia lata tu la an-nafiyah. Dia kata tu asal adalah la nafiyah. Zidat 'alaiha ta li ta'nisil lafzi aw lil mubalaghah. Yani dia ada khilaf. Ta tu ditambahkan untuk li ta'nisil lafzi ke ataupun lil mubalaghah. Zidat 'alaiha ta li ta'nisil, untuk mentakniskan lafaz ataupun ditambahkan ta tersebut untuk mubalaghah. Baik. Wa syartu i'maliha, dan syarat i'malkan syarat i'malkan lata ni an yakuna ismuha wa khabaruha lafdha al-hin. Dan syaratnya isim dia dan khabar dia adalah isimnya isim lata, wa khabaruha dan khabar lata, isim dan khabarnya kedua-duanya lafzul hin. Tapi tersebut dah tak syarat lafaz hin. Cuma zahir kalam apa ni Syekh Indonesia apa ni yata'ayyan lafzu hin. Jadi keadaan isimnya dan khabarnya itu adalah lafaz hin. Yang isim dia lafaz hin, khabar dia pun lafaz hin. Wasani an yuhdhafa ahadu al-juz'aini. Yang kedua, bahawa dihazafkan salah satu daripada dua juzuk. Jadi dihazafkan salah satu daripada isim dan ataupun khabar dia. Boleh apa ni, boleh hazaf salah satu. Sama ada kita hazaf isim ataupun kita hazaf khabar. Wal ghalibu, dan ghalibnya an yakuna al mahdhufu ismaha. Ghalibnya yang dihazafkan itu adalah isim dia, isim lata. Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, fanadau wala tahina manas. Wa takdir ayat ni wallahu a'lam, fanada ba'duhum ba'dan. Kenapa dia tafsirkan macam tu? Fanadau maksudnya ai nada ba'duhum ba'dan. Tengok. Betul. Oh, saya. Boleh tak takdirnya tu? Mana ada ba'duhum ba'dan. Ya, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Ini kita akan takdir apa dia?
Kalau tengok kalau orang terjemah apa? Jadi faliyat yani liyata'awan ba'duhum ba'dan. Ini hendaklah sebahagian daripada kamu tolong akan yang lain. Jadi saling tolong menolong. Kita terjemahkan saling tolong menolong. Sebab apa? Wa bina'uhu lil musyarakah. Wa bina'uhu lil musyarakah. Ya, bina' fa'il ni dia bagi makna apa? Bagi makna musyarakah. Dapat daripada mana tu? Surah Haji. Macam mana boleh keluar apa ni kefahaman tu daripada ilmu ni lah, ilmu alat. Kita kata ilmu alat. Dia nak bantu kefahaman kita. Okey, perkataan ni apa maksud dia? Lepas tu dia boleh tafsirkan ni maksud dia dan sebagainya. Jadi di sini fanadau, ai fanada ba'duhum ba'dan. Ini memanggil ataupun berteriak sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Dia kata apa? An tafsiriyah. Nada ada makna qaul. Kita dah ngaji dah itu an tafsiriyah. Ada an itu kita bagikan kepada tiga itu. An masdariyah, an tafsiriyah, an zaidah. Tiga itu kita ngaji. Jadi an tafsiriyah ini contoh dia. Nak pergi tengok balik yang belakang. Baik, fanada ba'dhum ba'dan an laisal hinu hina firarin. Maksud manas tu firar ataupun huruf. Jadi mereka saling berteriak bercakap apa? Laisal hin, bukanlah sekarang ni, waktu sekarang ni waktu lari. Dah bukan masa dia dah. Itu nak bagi tahu asal dia lah, dan kita nak bagi zahir maksud dia. Jadi kita takdirkan tu, kita keluarkan semua. Tapi bila kita cakap, kena buang salah satu lah. Sebab tu dalam ayat Quran, wala tahina manas. Sebab hina tu khabar dia. Wala talhinu hina manas. Tapi buang isim. Waqad yuhdafu khabaruha, terkadang dihazafkan khabar, wa yabqa ismuha, dan dan kekal isim dia. Ataupun kita baca wa yubqa ismuha, dikekalkan khabar isimnya. Ka qiraati ba'dihim, seperti qiraah sebahagian qura, wala tahinu bi rafi. Wala tahinu maknanya hazafkan khabar. Contoh yang nak sebut kat depan tu, ini hazina wa nadima wala tasa'ata mandamin. Contoh yang dia main ke semua orang tak kaji, lepas tu mulalah kecewa. Jadi kata wa hazina wa nadima. Lepas tu kata abang kat dia wala tasa'ata mandamin. Dia bukan sekarang ni, lepas tu misal nak balik dah apa semua. Nak balik Malaysia dah. Lepas tu barulah nak misal tu tak ngaji. Banyak main ni mau bukan masa wala tahina hina mandamin, ataupun wala ta sa'ata mandamin. Kan waktu ni orang Islam sebelum balik lagi. Tu nak tadarak balik apa yang terlepas. Maka kadang-kadang kita tak nampak kecuaian kita tu, lepas ke depan tu baru kita nampak, barulah nak misal dulu tak sungguh lah apa semua lah. Selalunya digunakan untuk mentakbirkan berkenaan dengan penyesalan, dan juga luputnya sesuatu. Ini macam tu lah. Ini pun penyesalan ni. Lepas tu nak menyesal sekarang. Menyesal sekarang. Balik tak guna orang. Orang baru dah tahun dulu tu tak ngaji lah apa, orang suruh ni tak erti apa. Main duduk main ni.
balik orang angkat pula kan. InsyaAllah ni ngaji agama ni jentik bagi ni semua kan. Dan main duduk main kan. Mayang pun jual je ke rumah. Buat mudah-mudah. Itu ni baliklah orang sangka baik kat kita dan sebagainya. Jadi kita pun perelakkan buat seperti mana mereka sangka. Kalau ulama dulu sedih, ulama dulu sedih orang sangka baik lebih-lebih pada dia tak buat yang tu. Ada dia sedih. Dia sedih orang sehinggakan dah orang sangka baik, dia pun buat macam mana orang sangka. Jadi kita ni masya-Allah orang balik orang angkat macam-macam. Orang ni ngaji ni orang sarak ni apa. Ada bahasa Arab pun tak erti. Duduk lama tapi bahasa Arab pun tak erti. Tapi orang tak tahu. Sebab kita kata siapa yang kenal orang alim kecuali orang alim. Lepas tu tak kenal orang alim kecuali orang alim. Sebab orang tak alim macam mana dia nak nilai orang? Dia pun tak ada kayu pengukur untuk nilai. Dia nak mengukur seorang tu alim ataupun tidak, orang alim juga. Jadi sebelum keluar perkataan ni menyesal lah. Iyyakum at-tasawwuf. Ini la tasawwuf, yang tasawfa ada. Baik. Habis dah. Baik. Soal. Dan ambil sikit. Habis dah. Kita akan berhenti dekat inna wa akhawatuha. Inna wa akhawatuha. Istilah ni wallahu alam ada telah ke tidak. Kita tengoklah kalau ada majlis Bukhari tu, maka kita akan berhenti dulu sampai tengoklah macam mana boleh selit-selit ke apa ke. Cuma nak sebut sini tentang kada wa akhawatuha. Kada wa akhawatuha tidak disebut dalam kitab ni. Jadi kada wa akhawatuha ni pun sama macam kana wa akhawatuha, tapi ada sedikit perbezaan. Okey. Jadi kada wa akhawatuha terbahagi kepada 3. Kada wa akhawatuha terbahagi kepada 3. Tulis dulu.
Jadi kada wa akhwatuha itu terbagi kepada tiga. Ada yang dinamakan af'alul muqarabah, ada yang dinamakan af'alul raja, dan ada yang dinamakan af'alul syuru'. Jadi ada tiga. Jadi sesetengah kita selepas kana tu disebutkan berkenaan dengan kada. Disebutkan kada. Kada wa akhwatuha. Jadi bagi kepada tiga lah. Jadi af'alul muqaddah betul. Betul. Saya faham. Apa dia? Ikhlau lakon. Ikhlau lakon. Ikhlau lakon ke ikhlau lakon? Ha? Ha? Dua tak kira apa? Ikhlau apa?
Ada lagi. Sila lagi. Oh, ingat. Oh, sudah datang. Yes, kasih foto. Tak ingat kisah ni. Abdul Rahman Ibn Mahdi. Abdul Rahman Ibn Mahdi anak murid Sufyan As-Sawri, juga anak murid Sufyan bin Uyainah. Dia banyak lazimi Sufyan As-Sawri. Satu hari itu dia ada riwayat hadis. Riwayat hadis an Sufyan, an Mansur, an Fulan, sampailah Nabi. Lepas tu anak murid dia cakap kat dia. Dia kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan dia satu zaman dengan dia, hafiz juga, orang hebat juga. Dia kata Haddatsani Yahya Al-Qattan Nafsul hadis dia cakap an Sufyan an abihi an Abi Tuha, tak silap, an abihi sampai dah akhir sana. Lepas tu dia diam. Abdul Rahman Al-Mahdi diam. Ibn Mahdi diam. Tu seorang dia cakap kat dia, telah menceritakan kepada aku Waqi' bin Jarrah, yang dikatakan guru pada Imam Syafi'i tu. Waqi' bin Jarrah nafsul hadis juga. An Sufyan an abihi an fulan sampai habis. Itu dia diam. Dia kata dua-dua tu hafizan. Dia tak kata apa, dia senyap. Lepas tu dia pun habis daripada majlis Abdul Rahman bin Mahdi, terus dia pergi ke Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia beritahu Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dia beritahu, dia dikhabarkan kepada Abdul Rahman bin Mahdi ni, kamu mukhalafah dengan dia. Dan riwayat ni, yang ni riwayat daripada Mansur, yang ni juga daripada Abi. Dia kata an Sufyan an Mansur. Tiba-tiba Waqi' bin Jarrah dengan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia riwayatkan an abihi, Abi Sufyan, an Abi, ayah bagi Sufyan. Lepas tu dia pun, kita tengok balik, dia ada yang dia tulis. Satu ada yang dia hafal, satu ada, kalau kita ngaji dobit, ada dobtu sotrin, ada dobtu kitab. Jadi dia ada dobit dan kitab. Tengok tu dia kata tak, riwayat kama qala Abdul Rahman bin Mahdi. Jadi berbicara dekat Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah pun sama juga, dicek balik dalam kitab dia.
Kita ada kata riwayat ni seperti mana yang disebut oleh Abdul Rahman bin Mahdi. Ini nak cerita tentang dobeknya Abdul Rahman bin Mahdi. Dobeknya dia. Dia ni bukan ayah, dia bukan alim, tapi daripada keluarga ni lah lahirnya seorang ulama. Bahkan ulama yang hebat. Ulama jarah wa ta'dil siap. Jadi tu semua projek balik. Kok busy yang sadar. Sambung dia. Jadi kada wa akhawatuha. Mana ada tidak abang apa ni sabukul qalam tidak tulis. Baik, kada wa akhawatuha. Jadi kita terbagi kepada 3, af'alul muqarabah, af'alur raja, af'alul syuru'. Af'alul muqarabah ni apa? Yani fi'il ni menunjukkan dekatnya, hampirnya berlaku sesuatu tu, hampirnya berlaku khabar. Hampirnya berlaku khabar. Contohnya kada Zaidun yamut. Ini hampirnya berlaku khabar ya apa? Yamut. Ini hampirnya berlaku khabar tersebut. Ini hampir-hampir Zaid itu mati. Mati tak? Mati. Yang antara orang kata apa ni, yang mana kalau kalam tu musbat, makna dia nafi. Kalau nafi makna dia sebab kada Zaidun yamut, ada tak nafi? Tak ada, tapi dia mati tak? Tak mati. Makna dia tidak. Kada Zaidun yamut, mati tak? Tak mati. Itu makna dia. Dia hampir-hampir. Contoh dalam apa ni, kisah Al-Baqarah, dalam surah Al-Baqarah. Wa ma kadu yaf'alun. Situ ada ma. Dia buat tak? Buat. Tapi hampir-hampir tak buat. Buat tak? Buat. Wa ma kadu yaf'alun. Maksud dia isbat. Wa ma kadu yaf'alun. Hampir-hampir mereka tidak melakukan. Karena banyaknya pertanyaan kisah tu. Baik. Jadi dia punya fi'il ada 3, kada, karaba dengan au syaka. Kada Zaidun yamut. Wa au syaka Zaidun an yasila ila ghayatihi. Yani hampir-hampir Zaid ni sampai kepada ghayah dia. Sampai tak? Belum sampai lagi. Hampir-hampir. Baik. Itu af'alul muqarabah. Yang kedua af'alur raja. Yang ni menunjukkan apa? Apa ni apa harap. Yang ni harap khabar tu. Harap berlakunya khabar. Contoh, dia ada 3 juga, asa, hara dengan ikhlau laqa. Misalnya asallahu an yansuraka. Asallahu an yansuraka. Tu nak tulis asa an yatadarak. Yatadarak tu ada alif. Yatadarak tambah alif. Asa an yatadarak ma fatahu. Maksudnya harap-harap dia kata apa? Dapatkan semula apa yang telah luput, masa-masa yang telah ditinggalkan, waktu-waktu dia yang dia telah sia-siakan. Jadi asa an yatadarak ar-rajul ma fatahu. Harap-harap dia tu maknanya ambillah balik apa ni, cuma dapatkan semula waktu-waktu dia yang dulu, waktu muda dia, waktu sebelum ni dia dah habiskan kepada perkara yang sia-sia. Baik. Ikhlau laqa Zaidun an yasila ila ghayatihi. Ini kita harap tak tadi hampir-hampir. Ini kita harap Zaid itu sampai kepada ghayah dia. Maksud dia ada harap. Yang ketiga af'alus syuru'. Af'alus syuru' yang ni menunjukkan apa ni, mula melakukan sesuatu. Mula melakukan, dia banyak, bukan yang ni saja. Ada banyak lagi ni yang nak ingat lah. Dia ada banyak. Bada'a, ansya'a, ja'ala, aliqa, tafiqa, akhadha, qama, habba, ibtada'a, inbara. Kita nak tulis itu sebahagian.
Contoh dia ansya'a, akhadha yatakallam. Akhadha Zaidun yatakallam. Zaid mula bercakap. Akhadha Zaidun yashrah. Zaid mula menguraikan. Kalau apa ni, dalam Bukhari dalam apa ni, apa salah saya nama, Baijuri, Syekh Baijuri, cuba tengok bila dia habis dah apa ni syarah satu fasal. Contoh dia setelah bab satu bab, dia akan sebut walamma faragha, falamma faragha min fasal sekian akhadha yatakallam. Mula dia nak bercakap bab pula. Bila dia dah habis apa ni tentang apa ni wasail taharah, contohnya wasilah yang kedua, mula dia nak cakap akhadha yatakallam an al-wasilah as-salisah. Masalah boleh tengok contoh-contoh dalam tu. Ini dinamakan af'alus syuru'. Akhadhu yaqra'un, ini mereka mula membaca. Pada ayat takallam, ansya'a Zaidun yaktub, mula Zaid menulis. Baik. Jadi kesemua fa'il ni, fa'il muqarabah, fa'il raja', fa'il syuru' ni, dia kata hadhil af'al la budda an yakuna khabaruha jumlatan fi'liyatan. Khabar dia mesti khabar jumlah fi'liyah. Fi'luha fi'lun mudhari'. Fa'il bagi jumlah fi'liyah itu adalah fi'il mudhari', tidak boleh fi'il madhi, tidak boleh fi'il amar. Masbuqan, hal keadaan fi'il tersebut didahului dengan an ataupun kosong daripada an. Ada dua keadaan lah, sama ada an ataupun kosong daripada an. Okay. Tentang adaan atau tak adaan tu ada tafsir dia. Bukan maknanya ada yang boleh adaan, ada yang tak boleh letak, ada yang boleh adaan, ada yang boleh tak adaan, bukan macam tu. Cuma nak bagi tahu kat sini dulu, bagi tahu fi'il mudhari' ini maknanya terkadang didahului an, terkadang kosong daripada an. Boleh faham tak? Dia terbahagi kepada tiga. Ada yang wajib didatangkan dengan an, ada yang tak boleh ada an, dan ada yang boleh dua-dua wajib. Boleh letak, boleh tak letak an. Ada tiga. Dah.
berkenaan dengan khabar kada wa akhawatuha. Dari sudut khabar itu perlu berhubung dengan an ataupun tak perlu berhubung, terbahagi kepada 3. Yang pertama, wajib hubung khabarnya dengan an. Wajib kita hubungkan khabar itu dengan an, itu hara dan ikhlau laqa. Jadi kalau kita nak kata guna hara, tadi kita pakai asa. Asa boleh dua-dua, dia tak masuk dalam ni. Maknanya af'alu ar-raja' ada 3, hara, ikhlau laqa, asa. Tapi asa ni boleh kita datangkan dengan an, boleh juga kita tak datangkan dengan an. Adapun hara dan ikhlau laqa wajib kita datangkan dengan an. Boleh faham? Jadi hara zaidun an yasila ila ghayati, kena ada an. Hara zaidun an yasila ila ghayati. Yang kedua, ma yajibu tajarrubu khabarihi bi an. Yang kedua ni wajib kita kosongkan khabar itu daripada an. Maknanya khabar dia tidak ada an, tidak berhubung dengan an. Iaitu pada af'al syuru'. Ja'ala, apa ni, qama, habba, tafiqa, aliqa tadi tu. Jadi kita nak sebut, nak datangkan khabar, maka tidak didahului dengan an. Akhadha yatakallam, akhadha yaqul, qama yashrah, qama yashrahu dars. Ini tidak didatangkan dengan an. Dan yang ketiga, ma yaduzu fihi al-wajhan. Harus, apa yang harus padanya 2 wajah. Itu boleh kita kosongkan, boleh juga kita hubungkan dengan an, iaitu af'alul muqarabah. Pada af'alul muqarabah, kada, ausyaka dengan qarabah. Dan tambahan satu lagi, asa daripada af'alul rajah. Dalam kitab dia akan tafsirkan lagi. Kebiasaannya asa ni datang dengan an ke tidak, kebanyakan pada kalam Arab dari segi itu. Begitu juga pada kada dan karaba, biasanya tidak ada an. Kada dan karaba biasanya tidak ada an, tapi boleh nak datangkan dengan an. Kada zaidun an yamu, ataupun kada zaidun yamu, boleh dua-dua. Seterusnya inna wa akhawatuha. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.